Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini cikgu nak buat penerangan bagi subtopik warna dan juga ruang. Okey, ini ialah sambungan bagi topik kita yang kita dah belajar sebelum cuti hari tu. Harap-harap semua masih ingat. Okey, kita tengok dulu apa itu warna. Warna ni ialah kesan tindak balas cahaya terhadap permukaan sesuatu objek. Contohnya kalau kita ada cahaya yang terhasil daripada mungkin matahari ataupun daripada cahaya lampu ke. Okey, contoh kita terpancar, contoh macam lampu kan, kita terpancar kepada cermin, kaca dan sebagainya. Dia akan menghasilkan warna lah. Okey, warna ni ada 3. Okey, 3. Yang ni semua kita dah belajar. Yang pertama ialah warna asas. Yang ni kita dah belajar masa dekat tingkatan 1. Okey, kemudian kita ada warna sekunder. Dan yang terakhir kita ada warna tertier. Okey, kita akan lihat apa itu roda warna. Okey, roda warna yang pertama, kita akan lihat warna asas. Kita ada 3 warna asas. Okey, yang pertama ialah merah, yang kedua biru, yang ketiga ialah kuning. Okey, merah, biru dan kuning. Ini ialah 3 warna asas. Okey. Kemudian kita ada warna sekunder. Okey, kalau kita lihat di sini, warna sekunder ialah gabungan 2 warna asas. Okey, warna asas merah, biru, kuning. Kita gabungkan 2. Sebagai contoh, merah dan biru. Dia akan menghasilkan satu warna baru iaitu warna ungu. 4. Kemudian biru campur kuning kita akan hasilkan hijau. Kuning dengan merah dia akan menghasilkan jingga. Okey. Okey, kalau tadi kita dah belajar warna asas dan warna sekunder. Sekarang kita lihat pula roda warna ni dia ada warna tertier. Dia kata warna tertier ialah gabungan warna asas dan warna sekunder. Okey, tengok sini Sini ialah warna asas nombor 1. Dekat atas ni pun ada nombor 1. 1, 2, 3. Ini ialah warna asas. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ini ialah warna sekunder. Kemudian kita ada warna baru nombor 7. Okey, kalau kita tengok dalam paparan ni nombor 7. Nombor 7 ni terhasil apabila biru. Okey, warna biru dan warna ungu bergabung ataupun dicampurkan. Dia akan menghasilkan warna biru ungu. Kalau biru dengan hijau, dia akan menghasilkan biru hijau. Okey, yang ini hijau dan kuning. Kuning dan hijau. Dia akan menghasilkan kuning hijau. Yang ni biasa orang panggil hijau pucuk pisang tu. Warna dia lebih cerah. Kemudian kuning. Okey, warna asas kuning campur dengan jingga, dia akan hasilkan kuning jingga. Dan seterusnya merah campur dengan jingga, dia akan hasilkan merah jingga. Merah campur dengan ungu, dia akan hasilkan merah ungu. Okey, ini ialah warna-warna tertier. Okey, warna tertier yang ke-7 ni biru ungu. Yang ke-8 biru hijau. Kemudian nombor 9 hijau kuning. Nombor 10 kuning jingga. Nombor 11 merah jingga. Dan yang terakhir merah ungu. Okey, kita akan lihat apa itu fungsi warna tertier. Okey, warna tertier fungsi dia boleh kita lihat pada alam sekitar. Contoh, dia akan menimbulkan suasana senja. Okey, suasana senja ni akan muncul ataupun timbul apabila matahari terbenam.
Okay, kalau kita lihat warna matahari terbenam, matahari berwarna jingga. Bila dia terbenam, suasana senja tu dia ada kemerah-merahan sikit kan. Jadi kat situ dia ada gabungan warna asas, warna sekunda dan warna tertia. Jadi dia akan menghasilkan suasana yang cantik lah pada waktu senja. Kemudian dia akan mewujudkan kesan kontra pada alam sekitar. Sebagai contoh dalam slide ni ialah bunga. Ini bunga Rafflesia. Okay. Bunga Rafflesia. Untuk bunga Rafflesia, kalau kita lihat dia punya kesan warna ni ada kontra apabila warna asas atau basic warna bunga tu ialah warna merah jingga. Kemudian dia punya corak tu ataupun pattern dia ada bintik-bintik warna putih kan. Itu dia menunjukkan kesan kontra. Kemudian pada objek buatan manusia, dia akan menimbulkan kesan harmoni. Kat sini ialah gambar bilik tidur. Kalau kita tengok dia menggunakan padanan warna yang sesuai. Dia akan menimbulkan kesan harmoni. Pada gambar ni dia guna warna ungu. Gabungan warna ungu lah. Ada ungu pekat, ada yang cair kan. Kemudian dia juga akan menambah nilai estetika. Contohnya pada wau bulan. Seperti kita tahu, wau bulan dihasilkan dengan corak yang pelbagai. Menimbulkan kesan estetika. Wau bulan ni satu permainan tradisional. Jadi dia punya corak tu melambangkan Melayu lah. Dia ada kerawang dan menggunakan warna-warna yang menarik. Kemudian pada karya seni, dia akan mewujudkan satu suasana yang tidak membosankan. Pada gambar ni dia ada pelbagai warna jadi nampak ceria, gembira kan. Kemudian dia juga boleh menggambarkan perasaan seseorang pada sesebuah karya. Kalau kita tengok hasil lukisan seseorang tu, kita boleh tahu dia sedih ke, dia gembira ke, sebab warna ni boleh dipengaruhi oleh kita punya mood. Kita nak tengok pula apa itu ruang. Ruang ialah kawasan sesuatu objek yang meliputi jarak antara dua objek. Maksudnya jarak lah. Ruang tu ialah jarak antara dua objek. Dia objek pertama dengan objek kedua ada ruang. Ada berapa jenis ruang? Kita tengok Yang pertama ialah ruang nyata. Yang kedua ialah ruang ilusi. Ada lagi tak? Tak ada. Dia ada dua sahaja. Fungsi dia untuk apa? Kita akan lihat fungsi dia. Yang pertama, ruang mempengaruhi warna dan saiz berdasarkan jarak. Yang kedua, dia akan menampakkan jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Sebagai contoh, tangan saya ni kan, kira objek lah, ada dua. Dia boleh nampak ada ruang kan. Macam ni kita nampak dia rapat. Yang ini jauh. Dia memainkan peranan. Ini ialah ruang. Ruang rapat, ruang yang lebih jauh. Yang ketiga, ruang boleh dilihat apabila objek ruang jauh kelihatan kecil. Yang ni nanti kita akan tengok contoh. Tengok yang pertama dulu. Ruang mempengaruhi warna dan saiz berdasarkan jarak. Pada gambar ni kalau kita tengok, ada gambar pokok. Pokok yang berada di hadapan lebih besar. Gambarnya lebih besar, saiznya lebih besar. Warna juga berbeza. Warna dia lebih orang kata gelap lah. Dalam gambar ni dia gelap. Kemudian kalau kita tengok pada bahagian hujung jalan, dalam gambar ni hujung jalan, pokok ni semakin mengecil. Yang ni
Dia semakin mengecil. Okey, makin jauh nampak makin kecil. Okey. Okey, ini pula yang kedua tadi. Ruang dapat menampakkan jarak antara objek. Pada gambar ni, kita boleh tengok antara setiap bangunan ni ada jarak. Kita boleh tahu, okey, ini lebih jauh. Yang di bahagian belakang sana lebih jauh. Warna dia lebih kabur. Okey. Yang ketiga, ini contoh pada lukisan. Lukisan ni dia boleh nampak objek yang kecil ialah objek yang lebih jauh, ruang yang jauh, ruang yang lebih ke dalam. Okey, lagi dalam sesuatu ruang tu lebih kecil objek tu. Bila di bahagian hadapan dia lebih menonjol ataupun lebih besar. Kita boleh lihat lebih jelas dia punya kesan-kesan ataupun contoh macam ni, ada jalinan-jalinan yang kita boleh nampak. Okey, ruang dan perspektif. Kita tengok ruang. Apa tu ruang? Ruang dia kata tadi jarak antara dua objek. Ada 3 jenis ruang. Tadi saya ada sebut sebenarnya. Okey, yang pertama ialah ruang dalam, di mana ruang yang memperlihatkan kesan perspektif. Okey, contoh macam ni. Kita akan nampak sungai ni bahagian hadapan besar, bahagian hujung dia lebih kecil. Okey, jadi nampak dia seperti sungai tu jauh. Okey, yang kedua, ruang cetek. Okey, ruang cetek ni dia berada dalam kawasan yang terbatas. Okey, pada gambar ni contoh, kita nampak dia seperti 3 dimensi tetapi tak nampak sama ada dia jauh ataupun dekat berbanding dengan gambar yang pertama ni kan. Kita boleh nampak seperti dia jauh. Yang ni lebih dekat. Yang ni kita nampak dia sekeping saja kan. Okey, dan yang ketiga, ruang rata. Okey, dia diolah pada permukaan yang sama. Kalau tengok pada gambar ni, semua gambar pada satu bahagian. Okey, gambar orang ni berada di situ juga. Jadi dia tidak nampak menonjol. Ini ialah ruang rata. Berbanding dengan yang ini. Yang ini masih lagi menonjolkan 3 dimensi lah. Okey, kita akan lihat apa pula perspektif. Perspektif ialah teknik yang akan digunakan untuk menggambarkan imej 3 dimensi di atas permukaan 2 dimensi. Okey, ada 3 jenis perspektif. Yang pertama pada alam sekitar, di mana dia akan mewujudkan satu persekitaran melalui titik lenyap. Titik lenyap ni mana? Okey, titik lenyap ialah di paling hujung sini. Okey, pada gambar ni kan, kalau kita ada gambar tadi contoh macam sungai ke apa ke, kita akan lihat yang paling jauh tu dia akan menunjukkan satu titik. Okey. Kemudian Kemudian kita ada yang seterusnya ialah pada objek buatan manusia. Perspektif pada objek buatan manusia, dia boleh melihat perubahan saiz. Okey, kalau macam ni, yang pertama ni alam semajadi kan. Sungai tu mungkin saiz dia sama saja, tapi kita boleh lihat dia nampak seakan-akan besar di hadapan. Yang bahagian yang jauh tu dia lebih kecil kan, macam ni. Okay, tapi pada gambar kedua, pada objek buatan manusia ni, sebenarnya objek yang contoh pada gambar ni kincir angin, saiz dia sama saja. Objek yang di hadapan dengan yang belakang ni saiz dia sama, tapi disebabkan kedudukan dia berbeza, yang belakang nampak lebih kecil dan lebih halus. Makin lama makin halus, makin lama makin halus. Okey. Okey. Seterusnya pada karya seni. Okey, dia akan melibatkan jarak di antara objek atau imej yang menggunakan kesan ilusi 3 dimensi. Okey, ini gambar air terjun. Kita boleh nampak seakan-akan gambar air terjun tu
tiga dimensi, nampak macam hidup orang kata kan. Okay, yang jauh nampak halus ataupun kecil. Pokok yang besar ni kat bahagian depan ni memang nampaklah jelas. Daun-daun, dia punya akar, dia punya batang pun kita nampak. Okay, itu ialah ruang dan perspektif. Sebenarnya pada bahagian ruang ni warna juga memainkan peranan. Okay, jadi untuk minggu ni, untuk minggu ni cikgu bagi tugasan. Okay, cikgu nak awak ambil gambar sekurang-kurangnya 3 keping gambar. Gambar pemandangan atau objek yang berada di kawasan rumah. Minta bantuan daripada ibu bapa ataupun penjaga awak. Boleh pinjam telefon mereka. Okay, ambil gambar, kemudian labelkan dan hantarkan kepada cikgu. Pastikan dalam gambar awak tu ada elemen-elemen yang kita dah belajar tadi seperti warna tetia, ruang dan perspektif. Contohnya macam gambar ni, cikgu ambil gambar rumah dan jalan. Dekat sini kita ada gunakan ruang dalam. Okay, kita ada ruang dalam. Kita juga ada menggunakan warna tetia dan kita menggunakan perspektif dekat sini. Okay, jadi untuk minggu ini itu sahaja. Kita akan jumpa lagi sesi yang akan datang. Okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.